Kalau kau berani masuk hutan, tengoklah nanti kau jumpa sang kelembai. Sang kelembai tu sumpah kau jadi batu. Lepas tu kau tak dapat balik lagi. Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan bahaskan topik berkenaan dengan sang kelembai. Jadi agak ramai juga yang request untuk bahaskan tentang topik ni. Cuma masalahnya adalah kisah sang kelembai ni ada banyak sangat versi dia tau. Jadi untuk video kali ni memang tak dan lah I nak ceritakan tentang semua versi sang kelembai ni. Jadi oleh sebab itulah awal-awal lagi I nak minta maaf jika dalam video ni I tak ada ceritakan tentang versi yang korang tahu. Sebab memang banyak sangat versi dia. Oleh sebab itulah kepada sesiapa sahaja yang tahu versi lain yang I tak ada ceritakan dalam video ni, bolehlah korang komen dekat bawah, okay? Cuma kalau boleh tolonglah komen dengan berhemah, okay? Okay, jadi pada sesiapa lagi yang tak tahu, sang kelembai ni merupakan salah satu cerita rakyat di Malaysia, di mana dikatakan bahawa legenda sang kelembai ni dikatakan sangat popular tau di kalangan masyarakat Melayu, terutamanya sekali seperti di Pahang, Kedah, Perak dan juga Pulau Pinang, di mana masing-masing ada cerita versi yang tersendiri berkenaan dengan sang kelembai ni. Okey, sekarang bagi siapa-siapa lagi yang masih tak tahu apa itu sang kelembai, jadi sang kelembai ni merupakan makhluk mitos yang gaib ataupun juga dikenali sebagai raksasa yang menghuni di dalam hutan-hutan yang tertentu tau. Di beberapa tempat di negara ni lah. Oleh sebab itulah sesetengah tempat memanggil sang kelembai ini sebagai sang gendembai. Dan pada masa yang sama, sang kelembai ini juga dipercayai mempunyai satu kuasa yang luar biasa di mana ianya boleh mengubah sesuatu menjadi batu. Kalau dekat Greek, diorang ada Medusa. So dekat Malaysia pun kita ada sang kelembai di mana sang kelembai ni boleh menyumpah sesiapa sahaja menjadi batu. Okey, jadi mengikut masyarakat terdahulu, sang kelembai ni biasanya memang berada di dalam hutan dan dikatakan bahawa sang kelembai ni pantang dengan bunyi bising tau. Di mana dia ni memang tak suka sangat dengan bunyi bising. Dan jika sang kelembai ni terganggu dengan bunyi bising tersebut, dikatakan bahawa sang kelembai ni akan menegur ataupun marah, di mana apa-apa sahaja benda ataupun makhluk yang dia tegur tu akan bertukar menjadi batu. Ada sesetengah versi yang mengatakan bahawa sang kelembai ni memiliki badan yang sangat besar tau, macam monster. Dan ada juga yang mengatakan bahawa sang kelembai ni sangat tinggi sehingga dipercayai dia mampu sampai ke Terengganu dari Kuala Tahan dengan hanya beberapa langkah sahaja. Dapat bayangkan tak betapa tingginya orang definisikan sang kelembai ni sampai tahap macam tu. Dan ada juga yang mengatakan bahawa sang kelembai ni boleh terbang lah, sang kelembai ni ibarat hantu hutan lah. Dan ada juga yang mengatakan bahawa sang kelembai ni hanya memakan pucuk buluh sahaja. Jadi ada macam-macam versi yang orang definisikan bagaimana bentuk sang kelembai tu. Okey, cuma hari ni I akan ceritakan cerita berkenaan sang kelembai di beberapa buah negeri dan kesan peninggalannya daripada beberapa buah negeri tersebut. So, tanpa buang masa lagi, jom kita start. Okey, jadi ini adalah versi daripada Pahang, di mana dikatakan bahawa sang kelembai ni berasal daripada sebuah gunung dan dia ni tinggal di dalam hutan tau, yang terletak di Kuala Tahan, di mana dipercayai bahawa sang kelembai ni mempunyai sebuah keluarga. Jadi cerita daripada masyarakat dahulu dikatakan bahawa sang kelembai ni mempunyai seorang anak lelaki. Namun pada satu hari anak lelaki dia ni telah meninggal akibat memakan buah pera tau. Jadi kerana dia terlalu sedih dan juga marah, akhirnya sang kelembai ni dikatakan telah mengamuk dan telah mencabut semua pokok pera di hutan Tembeling. Dan kononnya sebab itulah pokok pera ni memang agak susahlah dijumpai di dalam hutan tersebut. Okey, jadi ada lagi satu dikatakan ada kesan peninggalan sang kelembai di Pahang ni, iaitu di Kota Gelanggi. Jadi dikatakan bahawa pada zaman dahulu Kota Gelanggi ni merupakan sebuah istana tau, milik seorang raja yang bernama Raja Gelanggi. Dan dikatakan bahawa baginda ni mempunyai seorang anak
anak perempuan yang sangat cantik, di mana anaknya ini telah pun ditunangkan dengan seorang raja di Rembau yang bernama Raja Usul. Jadi dikatakan bahawa kecantikan anak gadis Raja Gelanggi ni telah pun diketahui oleh seorang raja bunian yang bernama Raja Mambang. Jadi oleh sebab itulah Raja Mambang ni berniat untuk memperisterikan anak Raja Gelanggi ni lah. Jadi oleh kerana Raja Gelanggi ni takut, akhirnya dia terpaksa menerima peminangan Raja Mambang untuk mengahwini anak gadis baginda. Jadi pada hari perkahwinan Raja Mambang dan juga anak Raja Gelanggi ni, pada masa itu dikatakan Raja Usul iaitu tunang anak Raja Gelanggi ni telah tiba tau di kota Gelanggi, di mana tujuannya untuk menghantar hadiah kepada tunangan dia tu lah. Tetapi apabila dia sampai sahaja di kota Gelanggi tu, alangkah terkejutnya dia apabila ada sebuah majlis pernikahan tau, di mana pernikahan itu adalah majlis pernikahan tunang dia. Jadi oleh sebab itulah Raja Usul berasa sangat marah, lalu dia telah mencetuskan peperangan di kota Gelanggi tersebut. Jadi dikatakan bahawa Raja Usul dan juga Raja Mambang ni mempunyai kekuatan yang sama gagah dan juga mempunyai kuasa sakti yang sama, di mana pada masa itu tak ada yang kalah dan tak ada yang menang. Maka dikatakan bahawa peperangan itu mungkin menyebabkan suasana menjadi sangat bising. Disebabkan itulah ianya telah menarik Sang Kelembai untuk datang ke tempat itu. Lalu apabila Sang Kelembai ni muncul di situ, dia telah menegur perangai dua raja tersebut tau, di mana mereka telah berperang hanya kerana disebabkan oleh seorang wanita sahaja. Dan macam yang kita tahu, apabila Sang Kelembai ni menegur sesuatu, maka ianya akan menjadi batu kan. So memang betul lah, selepas itu semua yang ada di situ telah pun menjadi batu. Maka dengan itulah wujudlah Gua Kota Gelanggi, di mana di situ kita boleh melihat adanya batu-batu yang berbentuk seperti manusia, haiwan dan sebagainya, di mana ianya terjadi dikatakan akibat telah ditegur oleh Sang Kelembai. Okey, sekarang versi di Kedah pula. Okey, jadi dekat Kedah, dekat Kok Diang, ada terdapat satu batu seekor kerbau yang dikatakan ianya sebenarnya adalah kerbau yang telah disumpah oleh Sang Kelembai. Di mana Gua Kerbau itu kini telah menjadi salah satu tempat pelancongan yang terkenal di Malaysia. Jadi atas apa faktor kerbau itu disumpah, sampai sekarang masih lagi tidak dapat dipastikan. Cuma menurut info, gua itu dipercayai telah pun wujud sejak 200 hingga 300 juta tahun yang lalu. Okey, selain daripada itu, kesan peninggalan Sang Kelembai itu juga terdapat di Gunung Jerai tau, di mana tepat di puncak Gunung Jerai tu terdapat sebuah batu tau yang menyerupai seperti kapal. Jadi berdasarkan cerita daripada masyarakat setempat dan juga masyarakat terdahulu, batu itu merupakan kesan peninggalan dari salah satu peradaban di masa lalu tau, di mana dikatakan bahawa kapal tersebut dimiliki oleh seorang maharaja yang disumpah oleh Sang Kelembai tu, di mana ketika itu kapal tersebut sedang ingin berlabuh di sebuah pulau yang dinamakan sebagai Serai, di mana pada masa kini ianya dikenali sebagai Gunung Jerai. Okey, sekarang versi daripada Perak pula. Okey, jadi diceritakan pada satu ketika dahulu, Sang Kelembai ni sedang membuat belat tau untuk menangkap ikan di Sungai Perak. Jadi dikatakan tiba-tiba masa dia tengah buat tu, tiba-tiba ada 5 ekor gajah yang turun ke sungai tersebut untuk bermandi-manda. Dan dari situlah gajah-gajah tersebut telah membuat bising tau, di mana bunyi bising itu telah pun mengganggu ikan yang ingin ditangkap oleh Sang Kelembai itulah, di mana ikan tersebut bila dia dengar bunyi bising tu semua ikan macam ibarat sembunyi lah. Jadi disebabkan pada masa itu Sang Kelembai ni telah hilang sabar dengan bunyi bising daripada gajah-gajah tersebut, maka dia telah bertempik ataupun telah mengamuk lah, lalu telah menyebabkan 5 ekor gajah tersebut berubah menjadi batu, di mana batu-batu itu masih lagi ada di kampung Ara Panjang. Pada masa yang sama, Pekan Kampung Gajah di Teluk Intan juga mendapat nama daripada batu di kaki Bukit Tunggal tau, di mana batu tersebut menyerupai bentuk gajah.
Okey, versi di Pulau Pinang pula, di Batu Maung Pulau Pinang dikatakan ada kesan tapak kaki sebesar 33 inci tau yang telah ditemui, di mana ianya telah dipercayai bahawa tapak kaki tersebut merupakan tapak kaki Sang Kelembai. Pada masa yang sama, kesan tapak kaki yang sama juga dikatakan ditemui juga di Bayan Lepas, Pulau Jerejak dan juga Pulau Aman, dan dikatakan bahawa kesan tapak kaki Sang Kelembai sudah wujud sejak beratus tahun lamanya di beberapa pulau sekitar Pulau Pinang. Okey, tadi adalah cerita berkenaan dengan legenda Sang Kelembai. Sekarang adalah penerangan secara logik pula. Jadi ada juga sesetengah sumber yang menerangkan perkara sebenar ataupun lebih logik lagi yang terjadi yang memungkinkan berlakunya kejadian penemuan makhluk yang telah menjadi batu tau. Di mana ada sesetengah sumber mengatakan bahawa hal ini mungkin terjadi disebabkan bencana alam yang pernah terjadi pada masa dahulu. Okey, sebagai contoh, macam yang kita tahu, ada setengah orang kan menggelar Sang Kelembai ni sebagai Sang Gedembai. Jadi, bagi versi Sang Gedembai ni, dikatakan bahawa maksud gedem tu adalah bermaksud letupan gunung yang telah mengeluarkan sembai panas, di mana ianya secara automatik telah pun menyebabkan setiap makhluk yang terkena pada masa itu menjadi batu. Keadaan ini bertepatan dengan kesan-kesan seperti kesan debu, asap, gas, panas gunung berapi ataupun juga dikenali sebagai piroklastik. Jadi dipercayai bahawa letupan ini telah menghasilkan sembai panas sehingga telah menukarkan segelintir makhluk menjadi batu tau. Sebagai contoh seperti selepas perlepasan sembai dari letupan gunung berapi Danau Toba 75,000 tahun yang lalu di Pulau Sumatera. Okey, jadi sampai itu sahajalah cerita berkenaan dengan Sang Kelembai. Apa-apa pun, ada yang mengatakan bahawa kemungkinan cerita berkenaan dengan Sang Kelembai ni memang sengaja direka-reka oleh orang-orang dulu tau. Bagi untuk menakutkan kanak-kanak supaya mereka tidak berani ataupun tidak pergi bermain jauh dari rumah mereka hingga masuk ke dalam kawasan hutan yang tebal. Jadi daripada situlah agaknya mereka boleh menanamkan sifat takut dekat kanak-kanak lah, biar budak-budak ni takut masuk dalam hutan. Mungkin mak bapak dia orang cakap, kalau kau berani masuk hutan, tengoklah nanti kau jumpa Sang Kelembai tu sumpah kau jadi batu, lepas tu kau tak dapat balik lagi. Jadi pada masa yang sama, mungkin cerita berkenaan Sang Kelembai ini sengaja direka-reka oleh orang dahulu, mungkin sebab dia nak menakut-nakutkan kanak-kanak yang suka buat bising. Sebab kadang-kadang kan ada kanak-kanak kan macam suka menjerit-jerit ataupun selalu buat bising ataupun buat bising pada waktu malam ke sehingga mengganggu orang lain. So mungkin ini adalah salah satu cara ibu bapa mereka bagi menakutkan budak-budak tu, suruh diam lah. Macam cakap, kalau kau buat bising lagi, nanti Sang Kelembai datang, dia sumpah kau jadi batu. Mungkin dengan cara inilah teknik yang berjaya lah untuk buatkan kanak-kanak ni dengar cakap ibu bapa mereka. Di mana I rasa benda ni semua agak logik lah, sebab benda-benda macam ni macam lebih kurang sama je konsep. Macam ibarat orang-orang dulu cakap, jangan main waktu maghrib, kalau tak nanti kena sembunyi dengan hantu. Macam tu lah I rasa lebih kurang je. Okay, so akhir sekali, walaupun cerita berkenaan dengan Sang Kelembai ni boleh dikatakan agak mitos, di mana ianya boleh dikatakan tidak dapat dicerna oleh akal, namun kena kita ingat inilah antara salah satu warisan budaya kita, di mana kalau boleh diharap supaya cerita berkenaan dengan legenda-legenda seperti Sang Kelembai ni tidak akan terkubur sampai bila-bila. Okay, jadi thank you so much yang dah tengok video I sampai habis. Jangan pernah bosanlah untuk request lagi cerita-cerita ataupun topik-topik yang korang nak I bahaskan. Okay, jadi thank you so much yang dah tengok video I. See you again next time and bye.